Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Faraidut tayammumi fardu tayammum. Wa faraiduhu ay atayammum, fardunya iaitu fardu tayammum, jamak faridah. Faraid itu jamak kepada faridah. Kalau fardu jamaknya furud. Kalau faraid jamaknya faridah, jamak kepada faridah. Ai arkanuhu. Jadi faraid maksudnya arkan. Rukun dan fardu itu samalah. Menurut musannif di sini, menurut muallif di sini ya. Huna arba'atu asya', kata musannif, iaitu sahibul matan, 4 perkara rukun tayammum. Bal khamsatun, kata musannif, sebenarnya 5 bukan 4. 5 sebenarnya. Rukun yang pertama, ar-rukunul awal huwa alladhi asqatahu al-musannif. Rukun pertama ni yang musannif ataupun sahibul matan tu tak sebut, tertinggal. Huna di sini, iaitulah naqlut turab ila al-udwi al-mamsuh, memindahkan debu ke anggota yang disapu. Itu yang tertinggal pada itu rukun pertama, iaitu naqal, memindahkan, angkat debu tanah tu. Sebab kalau didedahkan anggota tayammum tu, muka kita ke angin yang ada debu, kita niat tayammum tak sah, dia mesti diangkat debu tu ke anggota nak disapu. Binafsihi au bimadunihi, sama ada diangkat tu dengan tangannya sendiri ataupun dengan orang lain yang boleh disuruh, kama marah, seperti yang telah kita bincang sebelum daripada ini. Falau kana 'ala al-'udwi turab, seandainya di atas anggotanya itu ada debu tanah, faraddadahu alaihi, dan dia pun gosok-gosok di atas anggotanya tadi, sebab debu dah ada, sebab dia terdedah anggotanya tu pada debu, berdebu habis muka dan tangan dia tu, tinggal gosok. Min janibin ila janib, daripada satu anggota satu arah ke satu arah, digosok-gosok atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan, digosok-gosok. Lam yakfi, tidak sah, tidak berpada ataupun tidak sah. Dia mesti nakal. Kalau tak nakal, mesti dipindahkan debu tu. Kalau tak dipindahkan dengan tangannya, tak sah. Innama sarahu bil qasdi, hanya saja mereka, itulah para ulama tadi, menegaskan mesti ada qasad, mesti ada niat. Ma'a anna naqla al-makrun bin niyah, bersama dengan bahawa memindahkan tanah tadi tu disertai serentak dengan niat. Jadi bukan sekadar niat je, mesti ada naqal. Jadi ma'a anna naqla al-makrun bin niyati mutadamminun lahu, naqal, memindahkan tanah itu disertai dengan niat yang terkandung di dalam naqal, di dalam memindahkan tanah tadi, mengangkat tanah tadi tu, ri'ayatan lil lafzil ayah, sebagai hanya untuk meraihkan lafaz ayat, iaitulah fatayammamu sa'idan. Sa'id itulah fatayammu, ni tadi ayat fatayammu, maka hendaklah kamu bertayamum sa'idan. Sa'id itu naqal, memindahkan tanah, mengangkat tanah. Jadi kena ada niat lah. Dia ada dua situ, iaitulah mengangkat tanah tu dan serentak dengan niat. Maratibun niyati wa kaifiyatiha, kedudukan niat dan cara berniat. Ar-rukn tsani, rukun yang kedua, huwa al-awwalu fi kalamil musannif, iaitulah
menurut kalam al-musannif sahibul matan, ia adalah rukun yang pertama. Sebenarnya dia rukun kedua. An-niyatu, niat, ai niyatu istibahati solah, iaitu niat dia mesti niat untuk mengharuskan solat, au nahwiha, atau seumpamanya. Nak dirikan solat ke, untuk mengharuskan solat ke, atau seumpama dengannya, mimma yaftakiru istibahatuhu ila taharah, mimma taftakiru, yang pengharusan ibadat tadi itu tergantung kepada taharah. Perlu taftakiru, pengharusannya tu kepada taharah. Tak ada taharah tak boleh buat. Jadi kalau nak juga buat, kena dia berhajat kepada taharah. Taftakiru istibahatu, keharusannya bergantung kepada taharah. Katawaf, contohnya tawaf, dia bergantung kepada taharah. Tak suci tak boleh tawaf. Wa hamdil mushaf, membawa mushaf Al-Quran tak taharah tak boleh. Wa sujud tilawah, sujud tilawah pun mesti ada taharah. Kalau tak ada taharah haram, tak boleh sujud. Dan kalau tak suci. Habis. Walau tayammama bin niyatil istibahati zannan, kalau dia bertayamum dengan niat untuk mengharuskan, zannan anna hadathahu asghar, dia menyangka bahawa hadasnya hadas kecil, dia tak pasti. Oh, aku rasa macam hadas kecil. Fabana akbar, tiba-tiba rupanya hadasnya hadas besar. Au aksuhu, atau sebaliknya, dia sangka hadasnya hadas besar, rupanya hadas kecil. Dia sangka kan, dia lupa. Maka sah tayamumnya. Kalau dia zon, kalau dia tak pasti kan, lupa, dia rasa-rasa, maka kalau keadaan rasa-rasa begitu, dia bertayamum dengan tujuan untuk istibahati solat atau tawaf ataupun sujud tilawah, maka tayamumnya sah. Lianna mujibuhuma wahidun, sebab yang mewajibkan keduanya itu, iaitulah yang mewajibkan tawaf dan membawa Al-Quran di situ, satu je, iaitulah mesti taharah, suci. Jadi bila tayamum, maka sucilah, dikira suci, dianggap suci. Dia tidak suci tapi dianggap suci. Wa in ta'ammada lam yasih litada'u bihi, tapi kalau dia sengaja, dia tahu dia hadas kecil tapi dia niat tayamum untuk hadas besar, maka tak sah, sebab dia bermain-main. Contohnya, dia tahu dia hadas kecil, tapi dia kata dalam hati dia tak sebut, aku bertayamum untuk solat, dia kata, sebab aku berhadas besar. Padahal dia hadas kecil saja, tapi dalam hati dia kata sebab aku berhadas besar. Kalau dia macam tu, niat dalam hatinya, tak sah. Dia tak lafazkan kan, dia cuma dia ingat dalam hati saja. Kalau dia berhadas besar tapi dia kata aku bertayamum untuk mengharuskan tawaf sebab aku berhadas kecil, padahal dia hadas besar, pun tak sah juga. Dia cakap macam tu dalam hati dia lah, bukan dia lafazkan. Kalau ajnaba fi safarihi, kalau dia berjunub dalam tengah musafir dia berhadas besar, berjunub, iaitulah keluar air mani. Wanasya, dan dia terlupa, dia ada keluar air mani kan, atau berhadas besar. Wa kana yatayammamu waqtan wa yatawaddau waqtan, dan dia solat sepanjang musafirnya itu, kadang-kadang dengan tayamum, kadang-kadang dia dengan wuduk. Jadi ada salawatul wuduk, bila dia teringat balik, maka dia kena qada balik, kena qada balik solat yang dilakukan dengan wuduk faqat sahaja, 5 marrah, dengan sebab yang dah kita terangkan sebelum daripada ini.
wala yakfi, manakala solat dengan tayamum tu dia tak perlu qada, sebab sah solat dalam keadaan hadas besar menggunakan tayamum. Manakala hadas besar kalau berwuduk tak sah, kalau dengan tayamum sah. Wala yakfi niyat raf'il hadathi asghar atau akbar, tidak sah, tidak berpada niat untuk mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar. Au at-taharah, niat at-taharati an ahadihima, atau niat untuk taharah daripada sama ada hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau niat sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil tak sah, ataupun sahaja aku bertayamum untuk taharah daripada hadas kecil atau untuk bertaharah daripada hadas besar, kedua-duanya tak sah. Kerana li'anna tayamum la yarfa'uhu, tayamum tidak boleh mengangkat hadas. Dia hanya istibahati as-salah saja, ataupun istibahati tawaf, istibahati hamlil Quran, istibahati tilawatul Quran, istibahati sujud tilawah, sujud syukur, istibahah saja untuk mengharuskan saja, dia tidak mengangkat hadas. Ma yubahu li al-mutayammim bi niyatil istibahah, apa yang diharuskan bagi orang bertayamum itu dengan niyatul istibahah, dengan niat istibahah, mengharuskan. Apa yang diharuskan bagi orang bertayamum itu untuk mengharuskan apa? Mengharuskan apa kan? Mengharuskan solat ke, mengharuskan solat ke, mengharuskan tawaf ke. Wa amma ma yubahu lahu bi niyatihi, adapun apa yang diharuskan dengan niat istibahahnya itu, fa inna wa istibahah fardin wa naflin, kalau dia berniat untuk mengharuskan solat fardu atau solat sunat, ubiha lahu, maka kedua-duanya solat tadi itu sah, diharuskan. Boleh dia solat kalau dia niat apa? Fardu dan sunat. Amalan biniyatihi, menurut kepada niat apa yang dia niatkan kan. Dia niat dua kan, niat untuk solat fardu dan solat sunat, maka dua-dua dia boleh buat dengan tayamum, satu tayamumnya tadi. Au fardan faqat, ataupun dia berniat untuk solat fardu sahaja dengan satu tayamum tadi, falahu an-naflu ma'ahu, maka dia boleh buat sunat, solat sunat sekali dengan tayamum yang sama. Li'anna nafla tabi'un lahu, kerana solat sunat itu mengikut kepada solat fardu. Fa idza salahat taharatuhu lil asli, jika sahlah solat, jika sahlah taharahnya tadi tu dengan tayamum tadi untuk solat fardu, iaitu solat yang asalnya fardu, falitabi'i aula, maka solat yang mengikut kepada solat fardu tu lebih aula untuk sah. Okey, iaitu yang mengikut tu solat sunat. Au naflan faqat, ataupun dia berniat listibahati solat sunat sahaja, untuk mengharuskan solat sunat sahaja. Au nawa, maka solat sunat itu sahlah, solat sunat sah. Tapi au nawa as-salah wa atlaqa, ataupun dia berniat untuk solat saja, ataupun solat saja, mutlak solat saja, tak sebut solat fardu ataupun solat sunat. Salla bihi an-naflu, maka dia hanya boleh solat sunat saja. Wala yusalli bihi al-fardu, dia tak boleh solat fardu. Kalau dia niat mutlak, sahaja aku bertayamum untuk solat, untuk solat, untuk mengharuskan solat, itu je, tak tahu solat apa, maka dia hanya boleh solat sunat saja. Amma fil ula, adapun pada kes yang pertama, iaitulah dia berniat solat untuk solat fardu dan solat sunat, ataupun untuk solat fardu sahaja, maka sah tayamumnya, kerana li'annal fardu, sebab solat fardu itulah yang asalnya, manakala wan naflu tabi'un, yang solat sunat itu mengikut saja.
mengikut kepada yang fardu. Solat fardu zuhur, kemudian ada solat rawatib tu mengikut kepada solat fardu zuhur, kama marra, seperti yang telah dijelas sebelum daripada ini. Fala yuj'alu al-matbu' tabi'an, maka tidak boleh dijadikan solat yang diikuti itu sebagai pengikut. Jadi solat fardu tu diikuti oleh solat sunat, disusuli. Dia tak boleh jadi pengikut, tak boleh jadi menyusul. Dia yang diikut, bukannya dia tak boleh jadi pengikut. Wa amma fi tsaniyati, manakala dalam kes yang kedua, iaitu mutlak sahaja aku bertanya untuk solat. Fi tsaniyah fa qiyasan ala ma law ahrama bis salah, maka kiasnya kalau dia bertakbiratul ihram Allahu akbar dengan niat untuk solat, dengan niat usolli solatan, itu je. Usolli solatan rakaat, usolli solatan ya, mutlakan rakaataini, itu dah masuk dia punya apa tu, ta'rid kan. Fa inna solatahu, maka solatnya tan aqidu naflan, solatnya dikira solat sunat. Walau nawa bi tayammumihi, maka kalau dia berniat dengan tayammumnya itu hamlal mushafi, untuk mengangkat, membawa Quran, ataupun untuk sujud tilawah atau sujud syukur, au nawa nahwa habis, au nawal nahwal junub, ataupun orang yang berjunub itu, seumpama berjunub itu berniat al-i'tikaf au qiraatil Quran. Orang berjunub itu berniat untuk membaca Al-Quran, au al-haidu ataupun nawa al-haid, orang yang haid itu berniat istibahatal wati, untuk mengharuskan wati, bersetubuh. Kana dzalika kulluhu kaniyatin nafli, semua kes tadi tu seperti kes solat sunat. Fi annahu la yastabihu bihi al-fardu, semua tu seperti niat, seperti hukumnya pada solat sunat tadi tu, pada bahawa tidak diharuskan baginya itu dengan perbuatan tayamum tadi tu solat fardu kan. Jadi niat tayamum untuk mengharuskan solat sunat tak boleh digunakan untuk solat fardu. Niat tayamum untuk solat fardu baru boleh digunakan untuk fardu dan sunat. Wala yastabihu bihi an-nafal aidan. Jadi kalau dia bertayamum, kalau orang haid atau berjunub tadi tu bertayamum untuk iktikaf, baca Quran, untuk bersetubuh, maka tak boleh digunakan untuk solat fardu, dan tidak juga yastabihu nafal, tak boleh juga solat sunat. Untuk solat tak boleh, sebab dia berniat untuk buat selain daripada solat yang perlu kepada taharah juga kan. Tapi dia berniat tayamum untuk melakukan perkara yang perlu kepada taharah, tapi dia tak boleh gunakan tayamum tadi untuk solat sunat, sebab yang dia nak buat tadi tu bukan jenis solat, bukan kategori solat. Itu kategori selain daripada solat yang perlu kepada taharah. Li'anna nafilata akidun min dzalika, sebab solat sunat tu lebih kuat daripada yang tadi tu, iktikaf, baca Quran, untuk bersetubuh. Jadi itu boleh kepada taharah juga. Jadi tayamum dengan untuk tujuan yang seperti di atas tadi tu, yang bukan untuk solat tadi, tidak boleh digunakan untuk solat, walaupun solat tu sunat, sebab solat sunat tu lebih kuat dia punya tuntutannya untuk taharah berbanding dengan selain daripada solat yang perlu kepada taharah. Wa zahiru kalamihim, dan zahir daripada
daripada kalam mereka, iaitulah ulama tadi tu, anna ma zakara fi martabatil ala anna ma dzukir, bahawa apa yang telah disebut di atas tadi tu fi martabatin wahidatin, dalam satu martabat. Jadi solat fardu satu martabat, solat sunat satu martabat. Selain daripada solat, selain daripada solat yang perlu kepada suci tadi tu, satu martabat. Jadi iktikaf, baca Quran, ibahatul wati, itu satu martabat, satu level. Hatta idza tayammama li wahidin, sehingga kalau dia bertayamum dengan satu niat, dengan satu sebab, jazalahu fi'lul baqiyah, maka dia harus melakukan semua perbuatan yang satu level dengan dia, kan. Jadi kalau dia berniat untuk iktikaf, dia boleh juga guna tayamum dia tu untuk baca Quran, dia boleh juga gunakan tayamum tu untuk wati, sebab dia satu level. Walau nawa bi tayammumihi salatal janazah, ini kalau dia berniat dengan tayamumnya untuk solat jenazah, fal asah, qaul yang asah, annahu kat tayammumi linnafli. Yang paling asah qaul mazhab Syafi'i, tayamum untuk solat jenazah hanya sah untuk solat sunat saja. Hanya hukumnya sama level dengan tayamum dengan solat sunat. Solat sunat, solat jenazah tadi sah. Jadi kalau tayamum dengan niat untuk solat sunat, dia boleh buat sebarang solat sunat. Jadi solat jenazah ni dia boleh solat jenazah dan apa-apa sunat yang lain lah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.